Pengenalan. Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Manusia bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Tuhan telah mencipta alam ini seimbang untuk kemakmuran manusia. Bumi yang luas dijadikan tempat tinggal manusia, gunung-gunung sebagai pemaksa bumi, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan dan ubatan kepada kehidupan. Demikian juga dengan berbagai jenis haiwan dan kehidupan di lautan. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan menyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga sedikit sebanyak akan terjejas akibat aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik. Secara umumnya, teknologi telah banyak membantu manusia dalam kehidupan seharian. Terdapat pelbagai jenis teknologi dalam setiap bidang di Malaysia atau dunia ini seperti penggunaan bahan elektronik, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan selebihnya. Dalam kesibukan manusia mengejar kemajuan dengan penghasilan pelbagai teknologi baru, ia telah menyebabkan berlakunya kemusnahan alam sekitar secara langsung dan tidak langsung. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan teknologi memberi kesan kepada alam sekitar. Antaranya adalah pengurusan pekerja yang tidak sistematik telah menimbulkan masalah pencemaran, seperti pencemaran udara yang akan menyebabkan bau busuk serta memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Selain itu, barangan plastik adalah benda yang paling banyak dijumpai di dalam tempat pembuangan. Bahan kimia yang terdapat dalam plastik tersebut akan mencemarkan alam sekitar. Secara keseluruhannya, kemajuan teknologi telah memberi kemudahan terhadap kehidupan seharian manusia, namun ianya menimbulkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Oleh itu, langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut adalah amat diperlukan supaya kualiti alam sekitar dijamin. Pernyataan masalah. Kami telah mengenal pasti tempat yang bermasalah dari segi alam sekitar, iaitu kawasan Jelutong yang terletak berdekatan persiaran kapal Sing Drive. Terdapat satu kawasan tapak pelebusan sampah secara tidak langsung telah memberi kesan kepada penduduk setempat dan pelancong luar kerana ia boleh menjejaskan pandangan dari seberang yang tinggi menggunung. Berikut adalah gambar tapak pelebusan sampah yang terdapat di Jelutong. Contoh masalah alam sekitar akibat teknologi ialah pengurusan sisa berbejal yang tidak sistematik. Sampah serap yang dikesan dan dapat dijelaskan seperti berikut. Ia terbahagi kepada 6, iaitu sampah domestik, sampah klinikal, sampah industri dan juga sampah pembinaan dan perubahan. Sampah domestik boleh dibagi kepada 3 bahagian utama iaitu organik, inorganik dan sampah sarap yang berkuantiti besar. Sebagai contoh, bagi sampah jenis organik ialah plastik, kertas, tekstil, kain dan bekas makanan iaitu plastik. Manakala contoh bagi sampah inorganik pula ialah seperti kaca, tin-tin aluminium dan contoh sarap yang bersaiz besar seperti barangan elektrik, sampah tanaman dan juga perabot. Bagi sampah klinikal pula, ianya merupakan sampah yang terhasil daripada tisu manusia ataupun binatang, bekas pemalu luka, kapas, darah sisa ubat-ubatan dan semua peralatan tajam yang terpakai seperti jarum dan sebagainya. Ketiga, sampah industri. Sampah ini dihasil dari kilang perindustrian, terutamanya dari komponen industri yang berasaskan daripada kayu untuk dijadikan komponen kayu papan dan kayu balak. Biasanya sampah ini terdapat pada kawasan perindustrian. Keempat, sampah pembinaan dan perubahan. Sampah kategori ini berpunca daripada bahan-bahan buangan yang terhasil daripada tapak pembinaan, pengebersuaian dan tapak perubahan sesuatu bangunan. Ini semua terhasil selepas mereka telah menyiapkan projek mereka sebelumnya, kemudian mereka hanya melepaskan batuk di tangga dengan membuang bahan projek mereka seperti kayu, lembaga pasir-pasir di tapak pelus yang tidak sepatutnya dibuang. Bagi contoh kedua, terdapat pembakaran yang menyebabkan jerebu. Pada masa yang sama, ia dapat menjejaskan kesihatan orang ramai dan penduduk sekitar. Bagi contoh ketiga ialah bau busuk. Faktor-faktor berlakunya masalah. Contoh yang pertama, pertambahan jumlah penduduk. Ianya dapat dilihat daripada meningkat daripada 16,200 tan metrik sehari pada tahun 2001 kepada 19,100 tan metrik sehari pada tahun 2005. Jumlah ini dianggarkan akan meningkat kepada 30,000 tan sehari pada tahun 2021 iaitu tahun akan datang. Bagi contoh kedua ialah sosioekonomi dan gaya hidup penduduk Malaysia. Boleh dikatakan setiap keluarga mempunyai rumah kediaman sendiri berikutan dengan lambakan rumah mampu bilik yang dibina oleh para pemaju perumahan. Apabila banyak rumah dibina dan berpenghuni, maka penghasilan sisa pekerja domestik juga semakin bertambah. Contoh ketiga, gaya hidup masyarakat yang suka membazir juga menyebabkan pertambahan sisa pekerja. Masyarakat kini lebih suka membuang bahan buangan daripada mengitar semula atau menggunakan semula barang tersebut. Keempat,
Pengurusan sensor pekerja yang tidak sistematik. Kaedah pengurusan bahan buangan menggunakan kaedah open dumping. Kaedah ini adalah kaedah konvensional yang dilakukan secara meluas di seluruh Malaysia dan masih dipraktikkan sehingga kini. Kaedah open dumping ini ialah kaedah di mana semua sisa pekerja yang telah dikutip daripada rumah dan bangunan akan dilepaskan atau dibuang di suatu kawasan pelepasan sampah secara terbuka. Tujuan pertama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kesan teknologi terhadap alam sekitar. Tidak dinafikan bahawa penggunaan teknologi telah memberikan manfaat kepada manusia, namun teknologi juga membawa kesan negatif di samping memberikan manfaat. Maka kami telah mendapatkan cadangan responden melalui Google Form. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menggalakkan masyarakat menggunakan konsep 3R terhadap bahan buangan. Metodologi kajian merupakan kajian yang bersistematik di mana kajian ini meliputi prinsip ataupun kaedah yang digunakan untuk mencapai objektif dan maklumat kajian dengan cara menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Kaedah kajian pertama yang digunakan adalah melakukan tinjauan atas talian dengan menggunakan borang soal selidik iaitu Google Form. Soalan yang terdapat dalam borang soal selidik tersebut telah dirangka dahulu oleh setiap ahli kumpulan. Kemudian, pautan Google telah disebar kepada responden melalui sosial media iaitu WhatsApp. Kaedah kajian kedua yang digunakan adalah mencari informasi melalui internet. Definisi kata kunci. Definisi teknologi adalah teknologi merangkumi satu perspektif yang luas. Sekiranya kita mahu menjelaskan maksud sebenar teknologi, ia dapat diterangkan melalui mana-mana berikut antaranya. Teknologi adalah sinonim untuk dikaitkan dengan aspek-aspek yang berkaitan pembangunan, penggunaan alatan jentera yang berorientasikan untuk memudahkan urusan manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Untuk definisi kata kunci yang kedua iaitu pencemaran ialah sesuatu perbuatan mencemarkan atau dengan erti kata lain mengotorkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap, bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan keanggunan halal alam sekitar. Jenis-jenis pencemaran ialah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran bunyi. Untuk kata kunci yang ketiga iaitu alam sekitar. Alam sekitar bermaksud iaitu dengan terbagi kepada dua iaitu alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi. Sekitar bermaksud di tempat atau di sekeliling. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Untuk kata kunci yang ketiga pula adalah e-sisa. E-sisa atau e-waste ditaktifkan sebagai buangan daripada pemasangan elektrik dan elektronik yang mengandungi komponen seperti akumulator, suis raksa, kaca daripada tube sinar katod dan kaca teraktif atau kapasitor benafil terpoliklorin yang lain atau yang dicemari dengan kandungan kadmium, raksa, plumbum, nikel, kromium, kuprum, etil, perak, mangan atau biphenyl terpoliklorin. Dapatan kajian berikut merupakan latar belakang mengenai responden. Secara keseluruhannya, kesemua responden adalah berumur di antara bawah 20 tahun sehingga 30 tahun. Kebanyakan dari responden ini merupakan bangsa Melayu, Cina dan India. Rata-rata responden berasal dari negeri Pulau Pinang dan negeri Selangor. Kebanyakan responden adalah perempuan dan kebanyakan daripada mereka merupakan pelajar. Pelajar tersebut menunjukkan responden yang tinggal di kawasan yang mengalami pencemaran. Hal ini dapat dibuktikan apabila responden yang menjawab ya adalah sebanyak 32 orang bersamaan 64% daripada jumlah keseluruhan responden. Manakala terdapat responden yang menyatakan tidak tinggal di kawasan yang mengalami pencemaran. Hal ini jelas dapat dilihat apabila bilangan responden yang menjawab tidak adalah sebanyak 18 orang bersamaan dengan 36%. Rejah di atas menunjukkan punca-punca pencemaran di kawasan tempat tinggal responden. Kebanyakan responden menyatakan tiada punca berlakunya pencemaran. Hal ini dapat dilihat daripada data yang ditunjukkan daripada rajah di atas, di mana 17 orang responden bersamaan 34% yang menyatakannya. Perkilangan dan pembakaran terbuka juga menjadi punca pencemaran ini berlaku, iaitu mencatat sebanyak 10 orang responden dan bersamaan 20% bagi kedua-dua punca ini. Manakala pencemaran yang berpunca dari pembinaan pula adalah sebanyak 6 orang responden, iaitu bersamaan 12% daripada jumlah keseluruhan. Punca dari haiwan perosak dan bunyi kenderaan masing-masing mencatat 2 orang responden bersamaan 4%. Dan asap kenderaan serta sampah sarap mencatat masing-masing hanya seorang responden. Seterusnya adalah rajah yang menunjukkan pencemaran-pencemaran yang berlaku di kawasan tempat tinggal responden. Kebanyakan daripada responden menyatakan tempat tinggal mereka tiada sebarang pencemaran. Hal ini demikian kerana bilangan responden adalah sebanyak 17 orang bersamaan 34% daripada jumlah keseluruhan dan diikuti dengan pencemaran udara yang mencatat 16 orang responden dengan bersamaan 32%.
manakala sebanyak 6 orang responden menyatakan tempat tinggal mereka mengalami pencemaran air dan jumlah ini bersamaan 12%. Pencemaran bunyi dan bau mencatat masing-masing sebanyak 4 orang responden bersamaan 8%. Terdapat 2 orang responden bersamaan 4% yang menyatakan kawasan tempat tinggal mereka mengalami pencemaran haiwan perosak. Seterusnya, terdapat juga seorang responden yang mengalami pencemaran bunyi dan udara, iaitu mengalami 2 pencemaran di kawasan tempat tinggal responden. Rajah tersebut menunjukkan kesan-kesan pencemaran di kawasan tempat tinggal responden. Peningkatan suhu setempat menjadi kesan yang paling tinggi dipersetujui oleh kebanyakan responden. Kesan ini mencatat sebanyak 18 orang responden bersamaan 36%. Seterusnya, kualiti udara terjajas juga merupakan kesan yang agak tinggi selepas peningkatan suhu setempat. Ini dapat dilihat apabila kesan ini mencatat 16 orang responden iaitu bersamaan 32%. Pencemaran sungai juga merupakan kesan pencemaran yang terjadi di kawasan tempat tinggal responden. Kesan ini mencatat sebanyak 7 orang responden yang bersetuju iaitu bersamaan 14%. Responden yang menyatakan tiada gangguan dan ada responden yang mengalami gangguan hidup mencatat sebanyak 2 orang bersamaan 4%. Kesihatan penduduk terjejas dan mengganggu ketenteraman masing-masing mencatat seorang responden. Berikut merupakan cara penyelesaian terhadap kesan yang berlaku. Berdasarkan jadual dan rajah di atas, rajah tersebut menunjukkan penggalakan masyarakat untuk membeli produk hijau. Kebanyakan daripada responden sangat setuju untuk membeli produk hijau. Berdasarkan jadual dan rajah di atas, rajah tersebut mencatatkan responden yang membeli produk yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Kebanyakan responden menyatakan mereka tidak membeli produk yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Hal ini dapat dilihat apabila seramai 32 orang responden menyatakan tidak membeli, tetapi terdapat 17 orang responden daripada jumlah keseluruhan yang menyatakan mungkin, manakala terdapat seorang responden yang menyatakan ya. Berdasarkan jadual dan rajah di atas, rajah tersebut mencatatkan jumlah responden yang akan meyakinkan ahli keluarga untuk tidak membeli produk yang memberi kesan negatif. Responden yang menyatakan ya adalah paling tinggi berbanding yang lain, iaitu sebanyak 34 orang. Manakala responden yang menyatakan mungkin adalah sebanyak 14 orang, tetapi terdapat 2 orang responden yang menyatakan tidak. Berdasarkan jadual dan rajah di atas, rajah tersebut menunjukkan responden yang menggunakan konsep 3R bagi mengatasi masalah pencemaran. Responden yang menyatakan ya adalah paling tinggi, iaitu sebanyak 38 orang. Manakala responden yang menyatakan mungkin sebanyak 10 orang daripada jumlah keseluruhan, akan tetapi terdapat pula 2 orang yang menyatakan tidak. Berdasarkan jadual dan rajah di atas, rajah tersebut mencatatkan responden yang bersetuju jika tenaga alternatif memberi manfaat kepada alam sekitar. Kebanyakan daripada responden bersetuju tenaga alternatif memberi manfaat kepada alam sekitar. Hal ini dapat dilihat daripada rajah di atas yang mencatatkan bilangan responden yang menyatakan ya, iaitu sebanyak 43 orang. Manakala bilangan yang menyatakan mungkin adalah sebanyak 6 orang, tetapi terdapat seorang responden yang menyatakan tidak. Carangan penambahbaikan. Kaedah penimbusan. Salah satu cara pembuangan sampah yang lebih murah berbanding dengan pembakaran tanpa pencemaran. Kaedah ini amat popular dalam kalangan negara maju seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat oleh kerana kebaikannya. Kaedah ini sesuai dari segi geologi dan hidrologi berbanding dengan negara Malaysia. Kajian terperinci berkaitan dengan geologi dan hidrologi kawasan tersebut haruslah dilakukan untuk menjamin tapak yang dipilih betul-betul sesuai dan mempunyai keupayaan yang tinggi untuk mengelakkan unsur-unsur kimia dan bahan pencemar dari mencemari dan memudaratkan alam sekitar. Namun, terdapat beberapa faktor utama yang memberikan kesan buruk dengan kaedah penimbusan sampah sarap, iaitu gas metana yang terbentuk dari hasil reaksi biologi antara organisma-organisma hidup dalam tanah dan masalah liakit. Penyediaan tapak pembuangan sampah. Kaedah yang selain daripada kaedah penimbusan adalah penyediaan tapak pembuangan sampah. Kaedah ini boleh mengurangkan implikasi pencemaran terhadap air yang berada di bawah tanah, dibina dengan menyediakan barrier system atau dikenali sebagai sistem pelapik. Berfungsi untuk memisahkan toksik-toksik dan bahan pencemar dalam sampah sarap daripada tanah di tapak penimbusan sampah yang dibina. Pelapik tanah merupakan pelapik yang jenis berkualiti tinggi jika mendapati terdapat bahan tanah yang sesuai di kawasan tapak pembuangan sampah tersebut. Boleh digunakan sendirian membentuk lapisan pelapik yang asing, single liner system, atau boleh bergabung dengan bahan-bahan dalam tanah yang lain untuk membentuk sistem pelapik komposit yang berlapisan 2 atau berlebih, double or multiple liner system. Seterusnya, meningkatkan kesedaran masyarakat. Cara yang terbaik untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. CSR berperanan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini, boleh mengadakan beberapa kempen kesedaran yang dapat memberi kesedaran kepada rakyat untuk lebih peka terhadap isu-isu alam sekitar. Iklan-iklan juga boleh diiklankan di serata media sosial yang mempromosikan kepentingan mengamalkan konsep 3R dan cara membuang isi dengan tempat.
Dengan ini, meningkatkan kesedaran masyarakat bertujuan untuk memastikan masyarakat akan lebih peka terhadap isu-isu alam sekitar. Dengan ini dapat memupuk setiap anggota masyarakat memperhatikan amalan yang betul, iaitu mengamalkan konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle, serta mengetahui kepentingan melepaskan e-sisa. Seterusnya, teknologi alternatif. Antaranya ialah pembinaan incinerator. Incinerator ialah teknologi rawatan sisa yang melibatkan proses pembakaran bahan organik. Pembinaan incinerator ini dijangka dapat mengurangkan jumlah sisa pepejar daripada dibuang ke tapak pelepasan sampah sehingga 80 hingga 90%. Kelebihan penggunaan incinerator ini dapat memusnahkan bakteria patogen secara keseluruhan. Tiada masalah bau dan gangguan, menghasilkan tenaga elektrik, tiada masalah air lelehan sisa pepejar dan tidak menggunakan ruang yang luas. Effective Microorganisms (EM) merupakan hasil kultur campuran daripada mikroorganisma hidup yang membantu melancarkan pertumbuhan bakteria jahat yang ada dalam sistem pembesaran. Bakteria baik ini lebih dikenali sebagai effective microorganisms. Bakteria baik ini membantu mewujudkan alam semula jadi yang stabil dan neutral dan juga tidak memudaratkan kehidupan yang lain. Untuk mengatasi masalah di tapak pelepasan sampah, di sinilah teknologi EM akan membantu mengatasinya. Larutan cecair EM akan disembuh ke atas timbunan sampah sarap. Dengan ini, masalah bau busuk dan pembiakan lalat dan bakteria jahat dapat dielakkan. Bau busuk yang berterusan akan hilang dalam 30 hingga 40 minit setelah larutan cecair EM disembuh ke atas sampah sarap. Tapi, bau yang mengganggu ini akan kembali dalam masa 12 jam. Oleh itu, penyembuhan larutan EM dibuat semula. Proses ini akan diulangi beberapa kali sehingga sampah bertukar menjadi kompos. Sebagai kesimpulannya, penggunaan teknologi yang berlebihan telah menimbulkan beberapa masalah terhadap alam sekitar. Masyarakat menjadi alpa akan tanggungjawab masing-masing terhadap alam sekitar. Antara kesan-kesan buruk terhadap alam sekitar daripada penggunaan teknologi ini adalah sampah sarap yang tidak mudah mengurai pada masa yang singkat seperti bahan plastik. Setiap anggota masyarakat haruslah memikul tanggungjawab untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Amalan 3R iaitu kita semula barangan terpakai adalah amat penting walaupun sumbangan sebegini kecil tetapi memberi kesan yang besar terhadap alam sekitar kita.